Kubi-kubi-go. Adakah mereka cuba menyembunyikan sesuatu? Itulah satu persoalan yang terbaik untuk menggambarkan kes kematian misteri adik Zara Khairina Mahathir, pelajar tingkatan 1 berumur 13 tahun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa Papar, Sabah. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi-Go. Anda bersama saya Ekram. Hari ini saya akan merungkai kes yang sangat-sangat ganjil ataupun pelik, iaitu kes kematian Zara Khairina. Ini adalah sebuah kes yang bukan sahaja menarik perhatian masyarakat kita, tetapi juga masyarakat di luar negara. Terlalu banyak cabang, versi dan plot twist kisah kematian adik Zara ini. Dengan itu, saya akan bahagikan rungkaian ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, kita akan melihat kronologi berdasarkan fakta. Yang kedua, kita akan melihat kenapa kes ini sangat menarik perhatian orang ramai. Dan yang ketiga, kita akan cuba memahami kenapa kes Zara ini menyentuh hati ramai orang. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan bahagian pertama. Bahagian 1. Apa yang terjadi? Berbalik kepada soalan tadi, siapa mereka tu? Sebelum saya jelaskan dengan lebih mendalam lagi, pertama sekali kita kena faham kes itu sendiri berdasarkan kronologi dan juga fakta. Dirujuk dari penulisan waris arwah sendiri yang dikongsikan pada 23 Julai, berikut adalah kronologi apa yang berlaku. Pada 16 Julai, sekitar pukul 1 sehingga pukul 2 pagi, Zara ditemui terbaring berdekatan dengan longkang di asrama perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa Papar, Sabah. Sejam selepas itu, sekitar pukul 3 pagi, Ibu Zara dihubungi oleh warden yang memaklumkan Zara terjatuh dari tingkat 3 dan koma selain diberitahu kaki dan tangan Zara patah. Kecederaan dalaman teruk. Dari Papar, Zara kemudian dihantar ke Hospital Queen Elizabeth I di Kota Kinabalu. Pada 17 Julai, dalam keadaan koma, doktor memaklumkan yang otak Zara tidak lagi berfungsi. Kecederaan sangat serius, tengkorak pecah, kepala lembut berair bila disentuh. Doktor mengesahkan kalau hidup pun Zara akan kekal seperti mayat. Sehinggalah pukul 4.30 petang, waris telah memutuskan untuk menghentikan mesin pernafasan Zara dan arwah telah dikebumikan di kampung halamannya sekitar pukul 11 malam. Pada hari yang sama juga, Ibu Zara telah membuat laporan polis pertama. Bermula 18 Julai, kes kematian ini mula mendapat perhatian netizen. Ramai mula mengaitkan ini lebih dari sekadar kemalangan biasa. #Justice for Zara mula tersebar. Sejurus selepas kes ini menjadi tular, wujud desas-desus Zara adalah mangsa kes buli oleh pelajar lain, di mana mereka mengaitkan pelajar-pelajar ini mempunyai kaitan dengan VVIP, membuatkan ramai tidak puas hati dan menuntut keadilan di dalam pengendalian kes ini. Pada 20 Julai, Ibu Zara membuat laporan polis tentang tindakan pengetua yang menghalang beliau daripada membuat laporan polis semasa di hospital. Pada 21 Julai, Ibu Zara berkongsi lebih banyak tentang Zara yang menyentuh hati netizen. Pada 23 Julai, kronologi dari pihak waris Zara dimuat naik. Di penulisan tersebut, mereka menyatakan ketidakpuashatian terhadap pihak yang berwajib di dalam menangani kes ini. Pada 28 Julai, desas-desus satu laporan daripada pegawai penyiasat telah tersebar. Sekitar waktu ini, kes Zara bukan lagi kes yang kecil. Ia bergema di kalangan rakyat dan juga ahli politik daripada jalanan sehinggalah ke parlimen. Pada 1 Ogos, Ibu Zara telah melantik peguam Muhammad Luqman Shazwan, Hamid Ismail dan Shahlan Jufri untuk mencari keadilan buat Zara. Pada 2 Ogos, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution membuat kenyataan siasatan telah selesai dengan 60 individu di sekolah tersebut termasuk pelajar dan kaki tangan telah ditemu bual selari dengan laporan yang tersebar pada 28 Julai. Pada 3 Ogos, ada 2 insiden. Laporan lengkap siasatan pihak polis telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara dan Ibu Zara telah tampil membuat laporan polis kedua. Kali ini tentang tanda-tanda mencurigakan di badan Zara. Pada 5 Ogos, Wakil Peguam menyatakan kepincangan terhadap kes siasatan dan meminta siasatan yang dikatakan telah siap pada 2 Ogos lalu dibuka semula selain memohon kuburan digali untuk tujuan inquest ataupun untuk mengetahui adakah wujud unsur jenayah ataupun tidak. Pada 6 Ogos, Peguam Negara telah mengembalikan laporan tersebut kepada pihak polis di atas alasan ada perkara yang perlu dilengkapkan.
Peguam yang mewakili Zara membuat kenyataan untuk menggali semula kubur Zara supaya inquest dapat diadakan. Pada 8 Ogos, Peguam Negara telah mengarahkan siasatan lanjut dijalankan untuk memastikan wujudkah unsur jenayah ataupun tidak. Bermula dari 8, 9 dan 10 Ogos ke hadapan, kita akan melihat Perhimpunan Aman Solidariti di mana rakyat mahukan keadilan untuk Zara ibarat ketidakpuashatian rakyat di kemuncak. Pada 9 Ogos, kubur Zara telah digali semula dan pada 10 Ogos, bedah siasat dijalankan dan 2 laporan CT scan telah dihantar ke Semenanjung dan menurut Peguam, laporan dari bedah siasat itu akan menentukan ada unsur jenayah ataupun tidak. Pada 11 Ogos pula, Peguam membuat kenyataan dia berada di bilik bedah selama 8 jam menyaksikan proses tersebut dijalankan. Pada hari yang sama, jenazah Zara telah dikebumikan semula. Pada 12 Ogos, Bukit Aman mengesahkan akan mengambil alih siasatan menggantikan pasukan siasatan Polis Sabah. Pada hari yang sama, Peguam telah membuat kenyataan yang mengejutkan di mana mereka mendapati terdapat 20 ke 30 kecederaan di tubuh badan Zara. Pada 13 Ogos, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, membuat kenyataan yang pengetua, PKM dan warden asrama sekolah tersebut ditempatkan di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sehingga siasatan PDRM selesai. Pada masa yang sama juga, Peguam Negara mengarahkan inquest dijalankan dan setakat ini itulah kronologi yang kita tahu semasa video ini dibuat. Kalau objektif anda hanya untuk tahu apa yang terjadi, anda boleh tinggalkan video ini. Tapi kalau anda mahu melihat perkara-perkara yang menimbulkan banyak persoalan, perkara-perkara yang membuatkan orang marah, emosi, sedih, kita boleh teruskan dengan bahagian kedua di mana saya akan merungkai antara benda-benda yang menjadi tanda tanya yang memberikan gambaran ini bukannya kemalangan biasa tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Kita teruskan dengan bahagian kedua. Kenapa kes ini menimbulkan tanda tanya? Kes kematian Zara ini sangat-sangat misteri. Banyak plot twist di dalam apa yang berlaku. Dan persoalan-persoalan ini masih lagi tergantung menunggu untuk dijawab. Banyak versi yang boleh memesongkan kita daripada apa sebenarnya yang terjadi. Dengan itu, saya akan merungkai satu persatu berdasarkan penulisan dan juga perkongsian daripada keluarga Zara sendiri dan juga fakta-fakta yang lain. Dan kita akan lihat mana satu yang ada red flag. Kita akan jumlahkan kemudian red flag ini dengan harapan kita akan lebih faham kenapa kes ini sebenarnya menjadi tanda tanya. Tular satu rakaman di antara Zara dan ibunya di mana Zara menceritakan insiden buli oleh beberapa orang pelajar senior terhadap rakan dia sendiri dikenali sebagai Y. Assalamualaikum, hai Mama. Jangan. Siapa namanya? Mana? Mak, jangan sebut Mak. Kamu di sini. Mama tu Mama. Malam itu tiba-tiba si Yasmin kena panggil Mak pergi tempat kelas diorang. Mak tu Mak, dia hampir kena touch Mak semalam. Nak kena panggil, nak kena panggil Mak. Si Yasmin tu menangis Mak. Susah lah ya seorang-seorang. Lepas tu kena jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu. Kakak Dedeng ada, yang ketua dom kami ada, Kakak Minas tu ada. Pasal apa? Ya, apa ni kena fitnah. Kononnya, Y dituduh mengata pelajar-pelajar senior. Pada waktu ini disebut nama-nama pelajar senior termasuklah Kak M dan Kak D dan seorang lagi dikenali sebagai Tomboy. Di dalam penulisan Waris menceritakan yang ibu Zara sendiri pernah pergi ke asrama selepas Zara dibuli. Ibu Zara juga berkongsi Zara pernah diraba dan dicium semasa sedang tidur oleh seorang pelajar senior dikenali sebagai Tomboy. Kena-kena lagi, Zara adalah seorang yang tidur mati. Dia hanya tahu setelah diberitahu oleh rakan-rakan yang lain. Membawa kepada minggu terakhir, tidak beberapa lama selepas Zara ditemui meninggal dunia, Zara dimarahi oleh pelajar senior sebab menulis nama orang yang tidak solat. Gambaran kejadian buli di asrama ini adalah red flag pertama. Hari demi hari, semakin banyak perkembangan yang dikongsikan oleh keluarga Zara sendiri yang mencadangkan mungkin wujud lagi kebenaran lain. Mereka mencadangkan mungkin ini lebih dari satu kemalangan. Mungkin ada unsur buli dan jenayah. Dan apa yang menarik perhatian orang ramai berkemungkinan mereka ini cuba untuk menyembunyikan kes
daripada ia tersebar luas. Seperti di dalam kenyataan yang dibuat oleh Peguam Ibu Zara pada 14 Ogos. Naratif awal mencadangkan yang Zara terjatuh sendiri, lebih teruk lagi terjun sendiri, disebabkan oleh kemurungan diakibatkan oleh ibu dia sendiri. Namun begitu ini bercanggah dengan sifat Zara yang diceritakan ibunya dan daripada perkongsian ibu dia sebelum ini. Dengan itu mereka mengesyaki terdapat unsur buli, satu naratif yang tidak mendapat siasatan terperinci. Ini semua membuatkan banyak spekulasi berlaku di kalangan rakyat, menjadikan ini red flag kedua. Sekarang kita rujuk semula kronologi tadi. Banyak red flag sejak hari pertama kejadian ini berlaku. Pertama sekali, keluarga Zara mempersoalkan situasi semasa kejadian tersebut pada 16 Julai sekitar pukul 2 ataupun 3 pagi. Sebab di dalam pengetahuan mereka, asrama tidak berada di dalam keadaan sunyi. Sesetengah pelajar masih lagi aktif bangun dan kalau ini situasi yang biasa, persoalannya kenapa tiada yang sedar dan alasan yang diberikan oleh pihak sekolah tidak semudah dia terjatuh tanpa ada sesiapa yang tahu ataupun saksi sekurang-kurangnya mendengar bunyi jeritan Zara terjatuh. Ini adalah red flag ketiga. Keadaan Zara ditemui juga mencurigakan. Menurut penulisan tersebut, Zara dijumpai dalam kepala berhampiran longkang, kaki kiri terlipat dan tapak kaki terbelah berdarah, tetapi kepala tidak berdarah, muka bersih dan tangan di sisi. Tambahan lagi, bagaimana tubuh badannya rosak teruk, lebam di seluruh badan, otak tidak berfungsi. Adakah ini semua boleh diakibatkan terjatuh dari tingkat 3? Waris menimbulkan persoalan, adakah Zara terjatuh sendiri, didorong ataupun jatuh di dalam keadaan tidak sedar ataupun dia dicederakan dulu dan diletakkan di situ untuk menyembunyikan sesuatu. Persoalan-persoalan ini menjadikan ini red flag keempat. Di hospital pula berlaku satu kejadian yang ganjil dan pelik. Bila mana guru besar memujuk Ibu Zara supaya tidak membuat laporan polis. Kononnya mereka telah membuat laporan polis. Namun begitu, kita semua tahu, kalau kita buat laporan polis, apa yang dilaporkan adalah mengikut naratif daripada kita. Apa yang dilaporkan oleh sekolah adalah naratif sekolah. Bagaimana pula dengan naratif daripada Ibu Zara sendiri? Pelik bukan? Kenapa dia memujuk supaya tidak untuk membuat laporan? Sedangkan kemalangan kereta pun laporan polis perlu dibuat. Ini kan lagi kematian anak sendiri. Apakah motif pujukan tersebut? Walaupun begitu, Ibu Zara tetap membuat laporan polis di hari yang sama dan juga laporan polis kedua, menjadikan ini red flag kelima. Sikap pihak sekolah dan juga seorang YB yang kebetulan datang melawat hospital menjadi tanda tanya. Diceritakan di dalam perkongsian waris Zara sendiri, kaki tangan yang datang ke hospital termasuklah guru dan juga warden asrama bukan datang untuk menenangkan Ibu Zara, tetapi mereka hanya mengambil gambar. Apabila ditanya, mereka mengatakan tidak tahu. Sementara YB bila ditanya oleh Ibu Zara apa yang terjadi, ini jawapan YB tersebut. Saya yang arahkan pihak sekolah supaya tidak beri sebarang maklumat kepada waris kerana kes masih dalam siasatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa membiarkan keluarga terpinga-pinga? Padahal kalau ada pihak yang perlu tahu pun adalah keluarga mangsa sendiri. Kenapa ada yang memujuk supaya mereka tidak membuat laporan? Dan kenapa maklumat ditahan daripada keluarga Zara sendiri? Menjadikan ini red flag ke-6. Sekolah juga mencadangkan supaya jenazah Zara dikembalikan ke sekolah untuk disolatkan dan diberikan penghormatan terakhir. Menimbulkan persoalan, apakah logik kepada semua ini? Kenapa keluarga perlu memandikan di sekolah pula? Di sinilah kemuncak kemarahan Ibu Zara, di mana dia menjawab, anak kami bukan anak kucing, bukan barang patung pameran untuk diusung ke hulu hilir. Dia mati dalam jagaan kamu. Kamu tak layak usung jenazah dia ke sekolah untuk tunjuk hormat palsu. Apa yang sekolah cuba untuk buat menjadikan ini red flag ke-7. Selain daripada itu, banyak red flag lain seperti ada desas-desus mengatakan guru diarahkan untuk tidak berkongsi kes tentang Zara. Peguam Ibu Zara membuat kenyataan terdapat kepincangan di dalam siasatan seperti tiada bedah siasat, pakaian dan barang peribadi semasa dia ditemui tidak diambil polis. Di dalam laporan asal polis pula mengatakan diary milik Zara mencadangkan dia mengalami tekanan perasaan oleh ibu dia sendiri. Maklumat sulit ini dikatakan telah tersebar dan telah mengganggu proses siasatan. Tapi melalui kenyataan ini, kita boleh menggambarkan yang laporan asal pihak polis seakan membina naratif Zara tertekan dan terjun sendiri.
Satu lagi red flag penting pada 3 Ogos. Ibu Zara membuat kenyataan terdapat lebam di badan Zara, menandakan terdapat unsur-unsur lain dan ia tidak semudah Zara terjatuh. Menjadikan ini red flag 8, 9 dan 10. Pada 7 Ogos, berlaku satu insiden di mana KPM telah membuat 10 laporan polis untuk menangani maklumat palsu berkenaan kes ini. Mungkin boleh jadi red flag, mungkin tidak. Saya faham kenapa laporan ini dibuat sebab di dalam perkembangan kes ini banyak berita-berita palsu disebarkan. Yang paling terkenal ialah Zara dimasukkan ke dalam washing machine. Ini telah disangkal ataupun dinafikan oleh peguam Ibu Zara pada 6 Ogos mengatakan itu adalah maklumat palsu. Saya tidak akan letakkan ini sebagai red flag sebab saya faham tindakan yang diambil oleh KPM untuk memastikan tiada maklumat-maklumat palsu seperti washing machine tersebut yang sebenarnya sehingga hari ini ramai yang percaya walhal itu adalah sebuah maklumat yang palsu. Secara keseluruhan, kita boleh melihat ada 10 red flag yang membuatkan kenapa kes ini menjadi tanda tanya. Memberikan kita gambaran keseluruhan tentang kes misteri kematian Zara. Bahagian 3. Kenapa kes Zara menyentuh hati rakyat? Ramai yang berpendapat ini bukan sekadar kes kemalangan biasa. Ada sesuatu yang lebih daripada itu. Ada yang berpendapat mana mungkin seorang gadis boleh tersilap jatuh daripada tingkat 3 ke bawah. Ini bukan sahaja tidak pernah berlaku di sekolah tersebut, malah jarang sekali berlaku di sekolah di seluruh Malaysia. Ini bukan kisah seperti Final Destination di mana berlaku freak accident dan keluarga harus pasrah, reda dan menerima dengan apa yang terjadi. Ada sesuatu yang lebih daripada itu. Pelbagai emosi, marah, sedih dan kecewa sebab apa yang terjadi dengan Zara adalah cerminan apa yang boleh terjadi kepada rakyat biasa. Macam mana kalau itu terjadi kepada ahli keluarga kita? Kalau wujud campur tangan golongan tertentu menutup kes dan menafikan keadilan, adakah kita juga akan mahu berdiam diri? Macam mana pula dengan mereka yang tidak mampu untuk melawan? Adakah mereka patut akur walaupun telah kehilangan ahli keluarga? Kalau ini boleh terjadi dengan Zara, nauzubillah, ini juga boleh terjadi kepada kita semua. Reaksi rakyat ini bukan tidak berasas. Ini adalah kesan ketidakpuashatian dan amarah rakyat terhadap kes-kes yang sama berlaku berkali-kali. Ada yang tular, ada yang tidak. Ada yang tidak diketahui pun sehingga hari ini tidak mendapat keadilan yang sewajarnya. Dan kali ini, rakyat memutuskan untuk tidak membenarkan itu berlaku dan mahu menghantar satu pesanan. Pesanan yang kes Zara ini adalah sebagai satu simbol. Simbol yang mendedahkan kepincangan di dalam pihak-pihak berwajib untuk memastikan ini terkawal, dibendung dan mengelakkan kejadian buruk yang berlaku di dalam sekolah kita. Ini sebagai satu simbol untuk mendedahkan kegagalan pihak-pihak tertentu untuk melindungi adik-adik kita dan anak-anak kita yang bersekolah khususnya di sekolah asrama. Sebab ini lagi besar dari apa yang kita sangka. Kalau ia kes kemalangan, pastikan ia jelas kenapa ia boleh terjadi. Kalau ini kes buli dan jenayah, dedahkan siapa yang bertanggungjawab. Kalau ada campur tangan pihak tertentu, dedahkan siapa mereka. Dan kalau ini memang kemalangan, biar semuanya jelas tanpa ada sebarang syak wasangka, bukannya ada tangan-tangan gaib yang cuba melindungi pihak-pihak tertentu menindas mangsa. Keluarga berhak untuk mendapat jawapan di dalam usaha membantu mendapatkan keadilan untuk Zara. Rakyat berhak untuk bertanya soalan, sebab itulah satu-satunya kuasa yang rakyat ada, hak untuk bersuara. Sudah lebih 3 minggu saya mengikut dan memerhati perkembangan kes Zara ini. Anda tahu cara saya. Saya tidak akan terburu-buru untuk mengupas topik yang sensitif seperti ini. Saya tunggu semua maklumat baru. Namun begitu saya sedar,
Semakin lama saya tunggu, semakin banyak maklumat-maklumat yang wujud seakan berbeza dengan naratif asal keluarga Zara. Dan kita kena berhati-hati kalau melihat isu ini sebab terlalu banyak maklumat palsu untuk konten Rachbet yang memesongkan kita daripada naratif sebenar yang berlaku. Dengan itu, untuk saya akan letakkan kepercayaan saya kepada peguam-peguam keluarga Zara sebab salah seorang peguam iaitu Muhammad Luqman Shazwan adalah rakan karib saya sejak dari kecil lagi. Saya tahu macam mana dia bekerja. Saya tahu keikhlasan dia. Saya percaya bukan 90% tapi 100% kepada Luqman dan juga kumpulan peguam untuk mencari fakta, kebenaran secara langsung membantu kita menjawab soalan tadi. Adakah mereka menyembunyikan sesuatu? Akhir kata daripada saya, kami di Kupi-Kupi Go ingin mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga. Semoga dipermudahkan urusan untuk mencari kebenaran buat Zara. Saya ingin tinggalkan anda dengan penulisan akhir daripada perkongsian asal keluarga Zara untuk mengakhiri video pada hari ini. Justice for Zara.